Selamat pagi dan salam sejahtera saya ucapkan kepada semua pengetua dan guru besar, semua barisan penolong kanan dan semua guru yang saya hormati sekalian. Pada pagi yang mulia ini, saya ingin kongsikan mengenai interpretasi inventory kesejahteraan psikologi, IKPSI. Rentetan daripada program kesejahteraan psikologi #111 Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Pemantapan Profesionalisme Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Kementerian Pendidikan Malaysia. Berikut adalah garis panduan dan pelaksanaan program kesejahteraan psikologi Pegawai Perkhidmatan Pendidikan #111 Pemantapan Profesionalisme Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Kementerian Pendidikan Malaysia. Pemprofilan kesejahteraan psikologi Pegawai Perkhidmatan Pendidikan telah menggunakan inventori kesejahteraan psikologi, iaitu IKPSI. Inventori kesejahteraan psikologi merupakan instrumen psikometrik yang dibina oleh Bahagian Psikologi dan Kaunseling Kementerian Pendidikan Malaysia pada tahun 2021. Ia digunakan untuk mengenal pasti tahap kesejahteraan psikologi seseorang individu. Ia terdiri daripada 8 konstruk kesejahteraan psikologi, iaitu kesejahteraan emosi, kesejahteraan pekerjaan, kesejahteraan fizikal, kesejahteraan perhubungan, kesejahteraan intelektual, kesejahteraan spiritual, kesejahteraan identiti, dan kesejahteraan kewangan. Berikut merupakan contoh profil IKPSI. Berikut adalah interpretasi mengenai 8 konstruk yang telah dikongsikan sebentar tadi. Konstruk kesejahteraan emosi merujuk kepada keupayaan seseorang individu untuk peka terhadap emosi, dapat memahami emosi dengan baik serta mampu mengurus dan mengawal emosi dengan berkesan. Kepekaan emosi merujuk kepada keupayaan seseorang individu peka terhadap perasaan diri dan orang lain, serta mengenal pasti luahan emosi yang berlaku secara lisan dan bukan lisan. Kefahaman emosi merujuk kepada keupayaan seseorang untuk memahami perasaan diri sendiri, perubahan emosi yang berlaku, serta empati terhadap perasaan orang lain. Pengurusan emosi merujuk kepada keupayaan untuk bersikap terbuka terhadap emosi positif dan negatif, serta mampu mengurus dan mengawal perasaan diri dan orang lain. Seterusnya, kita merujuk kepada pentafsiran kesejahteraan emosi. Ia merupakan satu panduan untuk rujukan sahaja. Sekiranya tuan-tuan dan puan-puan mendapat skor pada tahap sederhana, iaitu 41 hingga 60 markah, anda mempunyai kesedaran dan pemahaman yang sederhana terhadap emosi sendiri dan orang lain. Dalam kebanyakan keadaan, anda juga berupaya mengendalikan emosi dengan baik. Tahap pengurusan dan kawalan emosi anda adalah baik. Dalam konstruk kesejahteraan pekerjaan, ia merujuk kepada kepuasan yang diperolehi melalui pekerjaan. Ia meliputi otonomi, kepuasan bekerja, pengiktirafan, dan keseimbangan kehidupan kerja. Otonomi merujuk kepada individu yang mempunyai ciri-ciri berdikari, bersedia dengan cabaran, dan bebas untuk mengawal sesuatu keadaan di tempat kerja maupun di luar. Kepuasan kerja adalah perasaan puas hati dan bangga terhadap setiap pekerjaan yang dilakukan. Pengiktirafan merujuk kepada penerimaan, pengiktirafan, penghargaan terhadap kerja sendiri dan persekitaran kerja. Keseimbangan kehidupan kerja adalah berkaitan kepada kemampuan individu menyeimbangkan keperluan kerja dan kehidupan peribadi dengan kesejahteraan hidup.
Merujuk kepada panduan pentafsiran kesejahteraan pekerjaan, sekiranya tuan-tuan dan puan-puan mendapat skor pada tahap sederhana tinggi iaitu 61 hingga 80 markah, anda mendapat kepuasan dalam melaksanakan pekerjaan. Anda berpuas hati dengan hasil tugasan yang telah diselesaikan. Kekuatan anda datang dari dalaman diri serta memerlukan dorongan dan pengiktirafan yang minimum daripada orang lain. Selain itu, anda juga mempunyai otonomi dalam menjalankan tugasan. Anda berkeupayaan untuk mengimbangi kehidupan dan kerjaya. Seterusnya, kita merujuk kepada konstruk kesejahteraan fizikal. Ia merujuk kepada penjagaan kesihatan individu daripada aspek fizikal yang merangkumi amalan pemakanan, nutrisi seimbang, senaman dan aktiviti fizikal secara sihat serta penjagaan kebersihan diri secara berkesan. Individu yang sejahtera fizikal tidak akan menyalahgunakan ubat-ubatan, alkohol, bahan-bahan terlarang seperti dadah, gam, vape dan merokok. Merujuk kepada panduan pentafsiran kesejahteraan fizikal, sekiranya tuan-tuan dan puan-puan mendapat skor pada tahap sederhana tinggi, iaitu 61 hingga 80 markah, anda merupakan individu yang mengamalkan penjagaan kesihatan fizikal yang baik. Anda ada konsisten mengamalkan tabiat harian dan tingkah laku yang memberi kesan yang baik kepada kesihatan, yang merangkumi aspek amalan pemakanan, nutrisi seimbang, senaman, dan aktiviti fizikal serta penjagaan kebersihan diri. Anda mengamalkan gaya hidup yang sihat. Dalam konstruk kesejahteraan perhubungan, yang merujuk kepada kualiti perhubungan dua hala antara individu dan orang lain dalam kalangan ahli keluarga, rakan-rakan dan masyarakat, yang merujuk kepada keupayaan seseorang individu untuk menjaga dan memanfaatkan perhubungan antara suami isteri, anak-anak, ibu bapa, rakan-rakan dan masyarakat. Sekali lagi ingin saya ingatkan, ini merupakan panduan sahaja. Merujuk kepada panduan pentafsiran kesejahteraan perhubungan, sekiranya tuan-tuan dan puan-puan mendapat skor pada tahap tinggi, iaitu 81 hingga 100 markah, anda merupakan seorang individu yang sentiasa menjaga perhubungan anda dengan ahli keluarga, rakan-rakan dan masyarakat. Anda juga seorang yang sangat mementingkan kualiti perhubungan dengan individu lain serta sangat prihatin terhadap kebajikan orang lain. Dalam konstruk kesejahteraan intelektual, yang merujuk kepada kebolehan individu untuk berfikir secara rasional dan terarah untuk membuat keputusan dan menyelesaikan masalah dengan berkesan. Individu yang sejahtera secara intelektual juga adalah individu yang kreatif dan berusaha menambah ilmu pengetahuan secara berterusan. Dalam panduan pentafsiran kesejahteraan intelektual, sekiranya tuan-tuan mendapat skor pada tahap sederhana tinggi, iaitu 61 hingga 80 markah, anda memiliki keupayaan ataupun kebolehan berfikir secara rasional. Anda seorang yang kreatif dalam menyelesaikan masalah dan berusaha untuk menambah ilmu pengetahuan. Dalam konstruk kesejahteraan spiritual, ia merujuk kepada amalan individu untuk percaya, berfikir dan bertindak berdasarkan kepada nilai-nilai murni dalam mengekalkan keharmonian dengan Tuhan, diri dan masyarakat. Ia merangkumi dua aspek iaitu etika dan amalan. Dalam aspek etika,
Ia mematuhi peraturan atau garis panduan dalam melaksanakan sesuatu amanah dan tanggungjawab. Dalam aspek amalan, ia merujuk kepada konsep ketuhanan dan mengamalkan prinsip dan pegangan yang baik dalam menjalani kehidupan. Merujuk kepada panduan pentafsiran kesejahteraan spiritual, sekiranya tuan-tuan dan puan-puan mendapat skor pada tahap sederhana tinggi, iaitu 61 hingga 80 markah, amalan anda dalam mengekalkan keharmonian hubungan dengan Tuhan, diri sendiri dan masyarakat adalah baik. Anda mempamerkan nilai-nilai murni dalam kehidupan. Sekali lagi ingin saya maklumkan, ini merupakan satu garis panduan sahaja. Konstruk kesejahteraan identiti merujuk kepada penerimaan individu terhadap diri sendiri dari aspek jantina, asal-usul budaya, keadaan fizikal dan penampilan diri. Merujuk kepada pentafsiran konstruk kesejahteraan identiti, sekiranya tuan-tuan dan puan-puan mendapat skor pada tahap tinggi, iaitu 81 hingga 100 markah, anda merupakan seorang individu yang sentiasa menerima diri sendiri secara positif dari aspek jantina, asal-usul budaya, keadaan fizikal dan penampilan diri. Anda berasa sangat bangga dengan diri sendiri. Konstruk kesejahteraan kewangan merujuk kepada kehidupan yang selesa dan stabil dari aspek kewangan berasaskan kepada literasi dan kemahiran pengurusan kewangan yang berkesan. Dalam aspek literasi kewangan, ia merujuk kepada kesedaran, pengetahuan dan sikap yang diperlukan untuk memahami keadaan kewangan diri dan membuat keputusan kewangan yang berkesan. Dalam aspek pengurusan kewangan, ia merujuk kepada kemahiran untuk menguruskan sumber dan perbelanjaan kewangan. Dalam pentafsiran kesejahteraan kewangan, merujuk kepada skor tahap sederhana tinggi iaitu 61 hingga 80 markah, anda mempunyai pengetahuan dalam pengurusan kewangan yang baik. Anda juga mempunyai kemahiran mengurus perbelanjaan kewangan secara berkesan. Merujuk kepada pentafsiran keselarasan, sekiranya skor di bawah nilai 40, anda mempunyai kecenderungan menjawab item-item secara konsisten, iaitu menunjukkan diri yang sebenar, iaitu real self. Sekiranya skor sama atau melebihi nilai 40, anda mempunyai kecenderungan menjawab item-item secara tidak konsisten, iaitu menunjukkan diri yang ideal, iaitu ideal self. Berikut merupakan pentafsiran kesejahteraan psikologi secara keseluruhan. Merujuk kepada tahap skor sederhana tinggi iaitu 61 hingga 80 markah, anda mempunyai kesedaran yang baik dalam membuat pilihan bagi kehidupan yang bermakna. Anda memiliki kefungsian psikologi yang positif dan mencapai kesejahteraan yang terbaik dari aspek emosi, pekerjaan, fizikal, perhubungan, intelektual, spiritual, identiti, dan kewangan. Untuk makluman kepada semua pegawai perkhidmatan pendidikan yang terlibat pada tahun ini, anda perlu mengikuti latihan pemantapan kesejahteraan diri, iaitu pembelajaran kendiri melalui pautan yang akan dikongsikan kepada pengetua dan guru besar. Bagi pegawai perkhidmatan pendidikan yang mendapat skor IKPSI pada tahap rendah, sederhana rendah, dan sederhana, pegawai tersebut perlu mengikuti bengkel kerja pembangunan karakter
dan pemantapan profesionalisme pegawai perkhidmatan pendidikan di bawah inisiatif #111 Kementerian Pendidikan Malaysia. Akhir sekali, ingin saya merakamkan ribuan terima kasih kepada tuan-tuan dan puan-puan kerana sudi meluangkan masa untuk mendengar perkongsian ini.